Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Lu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mulakan perkongsian kita sebentar lagi. Telah ubat dulu. Untuk yang dah masuk, cuba komen suara jelas ke tak jelas. Cuba komen suara okey ke tak okey. Okey, suara situ. Ada. Tuan-tuan cuba komen ya, dah masuk. Jaludin Hamid, kawan-kawan kita yang dah masuk, cuba komen suara okey tak okey. Kalau okey, cuba komen Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Apa khabar kawan kita Jeff Omar, apa khabar? Kawan lama, masih kenal diri hamba. Apa khabar sekarang? Sihat ke? Anak-anak semua sihat? Terima kasih kerana sudi bersama dalam perkongsian kita. Tuan-tuan yang dah masuk, sila tag kawan-kawan kita dan share seboleh mungkin supaya ramai orang di luar sana dapat mengetahui apakah fawaid surah Kahfi. Ya, surah Kahfi ini adalah surah yang mana berkaitan dengan fitnah. Ya, sekarang kita nak huraikan tentang surah Kahfi ini melalui kitab Syekh kita, insya-Allah taala. Mana spek saja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamun ala ibadilladzina astafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Jadi hari ini kita masuk pada siri yang ketiga, sambungan daripada fawaid surah Kahfi. Yang mana malam ini kita akan ceritakan sedikit khulasah setiap rukuk di dalam surah Al-Kahfi. Kita mulakan dengan hissah ataupun bahagian pertama ayat 1 sampai 8. Jadi ada conclusion. Ada kesimpulan setiap rukuk tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Rukuk yang pertama mengandungi dua bahagian. Ya. Al-Quran ni ada rukuk dia kan. Ada ain, kita panggil satu ain, satu rukuk. Ada tulisan ain dalam Quran itu dipanggil satu rukuk. Bukan rukuk dalam sembahyang tu. Satu rukuk. Bukan rukuk sujud, satu ain dipanggil. Maka rukuk yang pertama dibahagikan kepada dua hissah. Jadi hissah yang pertama, hissah makna bahagian lah. Bahagian yang pertama, khulasahnya adalah daripada ayat 1 Allah Ta'ala nak ceritakan tentang
hanya Allah Ta'ala lah yang layak dipuji dan disyukuri. Syukur dan pujian itu hanya layak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat 1 juga, Allah Ta'ala nak mensabitkan tentang risalah Khatamun Nabiyyin. Allah Ta'ala nak mensabitkan tentang risalah penghantaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Khatamun Nabiyyin, penutup segala Nabi. Kemudian dalam rukuk yang pertama juga Allah Ta'ala nak mengiklankan tentang kebenaran Al-Quran. Bahawasanya Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu tidak ada iwajah, tidak ada bengkang-bengkok. Pengajaran Al-Quran adalah direct to the point, straightforward. Dia tidak ada bengkang-bengkok. Ayat yang nombor 2 nak bagi tahu bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang mana membicarakan qayyiman, straight, direct, lurus. Ayat nombor 2 juga adalah ayat yang membicarakan tentang ancaman kepada kaum kufar kelak pada hari kiamat. Kemudian dalam ayat nombor 2 juga nak bagi tahu bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang mana kitab yang mana memberi ancaman orang yang mengingkari tauhid. Kemudian ayat 4 hingga 5 ianya mentardid ataupun mereject akidah yang dibawa oleh Yahudi, Isai, Kristian dan para musyrikin Mekah. Kemudian dalam ayat 6 Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu bahawa nak menceritakan tentang runsing dan risau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa buat dakwah dan tabligh, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berfikir, sentiasa resah terhadap petunjuk keseluruhan insani. Ini khulasah, saya baru baca khulasah dia. Yang ini conclusion dia. Kemudian ayat 7 Allah Ta'ala ceritakan tentang maksud perhiasan bumi ini. Bumi ini dihiasi dengan bulan, bintang dan sebagainya. Dan semua yang ada di atas muka bumi ini adalah perhiasannya. Kemudian ayat 8 Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan pada hari kiamat nanti kita semua akan melihat pemandangan bahawa bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hisab ataupun bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, ayat 9 hingga 12. Dia nak bagi tahu bahawa ayat 9 hingga 12 ni, ayat 9 nak bagi tahu bukan hanya dalam Al-Quran ni bukan hanya kisah Ashabul Kahfi saja, kisah yang unik, kisah yang ajib. Malah banyak lagi kisah-kisah yang ajaib berlaku di dalam sejarah bumi ini. Nombor 10. Bila saya sebut ayat nombor 10, nombor 9, tuan-tuan kalau ada Quran di depan lagi bagus. Ada Quran di depan, tuan-tuan boleh tengok terjemahan sekali. Jadi bila saya bacakan conclusion tu, tuan-tuan boleh faham. Ayat nombor 10, orang yang rindu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor 11, Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa dalam keadaan getir Ashabul Kahfi ini, untuk mengelakkan mereka daripada fitnah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tidurkan mereka. Sekarang kita mari kepada ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab, yakni Al-Quran, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan kitab ini sebagai kitab yang bengkang-bengkok. Kitab yang U-turn, kok U-turn tak, dia straight. Malah kitab yang macam mana? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Malah kitab inilah kitab yang lurus, yang straightforward, yang bertugas untuk memberi ancaman, azaban syadid, ba'san syadid, azab yang pedih, min ladunhu, daripada pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kitab ini bertujuan wa yubashshiral mu'minin allazin, dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mana
ya'maluna shalihat, mengamalkan amalan yang soleh, dan bagi orang yang beriman dan beramal soleh tadi, anna lahum ajran hasanah, sungguhnya bagi mereka akan dapat ajrun hasan, yakni pahala yang indah. Jadi alhamdu, kalau orang mengaji alim, orang mengaji madrasah ni dia bahas secara detail lagi. Alhamdu, alif lam di sini, alif lam apa beza hamid dengan sana, apa beza hamid dengan syukur, apakah hubungan di antara mereka. Itu tuan-tuan kena mengaji masuk madrasah lah. Tahun ini kita ambil lagi pengajian alim secara online. Alhamdulillah kita dah masuk tahun keempat. Ada kawan-kawan kita dah mula memasuki kelas Rabi'ah, kelas 4. Jadi mereka diajar khas tentang perbahasan hamid dan syukur ini. Di sini kita sentuh sikit-sikit. Alhamdu tamam khubiyah, yakni segala ta'rif, segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk seterusnya, kenapa dimulakan dengan alhamdulillah? Banyak daripada surah-surah Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan alhamdu, segala puji pada permulaannya. Seperti surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Surah Fatir ada alhamdulillah. Surah Kahfi pun alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Pada permulaannya ada alhamdu. Kenapa dimulakan dengan alhamdu, segala puji bagi Allah? Apakah asal maksudnya? Khair. Maka para mufassirin menulis, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan alhamdu pada permulaan surah. Mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa hamba-hambanya tidak layak dan tidak mampu untuk mengungkapkan rasa syukur dan puji, dan tidak dapat menunaikan hak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji dirinya. Lalu Allah Taala kata alhamdu, segala puji bagi Allah. Jadi mufassirin menulis memang manusia, hamba, insan ini mereka tak mampu untuk menunaikan hak memuji Allah Ta'ala. Sebab kita tak kenal Allah. Macam mana kita nak tunaikan hak memuji Allah? Kita masih belum mengenal Allah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sendiri yang mengungkapkan Allah, dan memang Allah Ta'ala sendiri yang layak untuk memuji, menyanjungi dirinya sendiri. Itulah sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan alhamdu. Alif lam lil istighraq, bermakna segala puji hanya layak bagi, segala puji tak kisahlah. Puji seorang anak murid kepada ustaz, ustaz kepada anak murid, puji suami pada isteri, isteri pada suami, puji pemimpin pada rakyat, rakyat pada pemimpin. Semua pujian ini, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada permulaan surah ini kita lihat apakah fawaidus suluk, apakah faedah-faedah suluk yang boleh kita ambil daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ini. Fawaidus suluk. Maka poin yang diberi oleh pertamanya Imam Rabbani Mujaddid Al-Futhani rahmatullah alaih. Tuan-tuan tahu Imam Rabbani di antara mujaddid di tanah Hind. Selepas beliau, mujaddid yang kedua adalah siapa? Syah Waliullah Dahlawi. Dan selepas Syah Waliullah Dahlawi, mujaddid seterusnya lah disebut adalah Maulana Ilyas Al-Kan Dahlawi. Jadi Imam Mujaddid Al-Futhani menulis, kalaulah hamba Allah Ta'ala ini mereka dalam memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menginjak-injakkan tumit mereka ke bumi dengan kuat sekalipun, nescaya mereka tidak dapat menunaikan ataupun tidak dapat memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menginjak-injak tumit maknanya kalaulah manusia ini bersungguh-sungguh dalam memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalipun, mereka sebenarnya tak dapat untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu zat yang azim. Betapa azimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga manusia tidak dapat memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertepatan dengan keazmatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham tak? Jadi Mujaddid Al-Futhani beritahu, kalaulah manusia ini bersungguh-sungguh sehingga menekan-nekan tumit kakinya ke bumi untuk memuji Allah Ta'ala, nescaya manusia tak mampu untuk memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana azmah dan kebesaran Allah Ta'ala itu betapa luas, betapa besar, manusia tidak sanggup, tak dapat layak untuk memuji Allah sebaris dengan keazmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Poin nombor 2. Imam Rabbani Mujaddid Al-Futhani rahmatullah alaih berkata lagi,
Walaupun seorang hamba itu dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, betapa ikhlas sekalipun, betapa bersungguh-sungguh dan tawajuh sekalipun, pun begitu, hamba tadi tidak dapat menunaikan hak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apatah lagi kita yang beribadat main-main, curi-curi, malas-malas melepaskan batuk di tangga ini pun. Jauh kita nak dapat tunaikan hak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Imam Rabbani Mujaddid Al-Fazani kata, kalaulah manusia betapa seikhlas mungkin, dia begitu tawajuh, bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun, pun begitu hamba Allah tadi tak dapat menunaikan hak untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ibadatnya masih duduk level bawah lagi. Kemudian kedudukan syan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala makin bertambah, makin tinggi, lebih tinggi. Usai bi bulan hai, lebih tinggi lagi. Usai bi bulan hai, lebih tinggi lagi. Allahu Akbar kabira, tuan-tuan. Sebab kebesaran Allah ni tak dapat kita bayang, tak dapat kita sebut dengan lidah kita, tak dapat kita fikir dengan otak kita yang kecil ni. Tajuk seterusnya adalah satu poin, satu nuktah untuk para student ilmi, untuk student agama ni. Dia ada poin selalu, ada iskal, ada poin untuk asah fikiran kan pelajar student ni, pelajar agama lah khususnya. Maka dikatakan di sini ada satu persoalan. Bila persoalannya berbunyi, kalaulah hamba itu tidak layak untuk memuji, tidak berhak, tidak mampu untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebaris ataupun selaras dengan syan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenapa hamba tadi masih lagi dikurniakan pahala di atas pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala? Faham tak iskal dia, Tuan Syekh? Persoalannya, kalaulah manusia ini tak mampu nak puji Allah Subhanahu Wa Taala, tak layak, tak mampu, tak mungkin manusia dapat menunaikan hak untuk puji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenapa manusia masih lagi diberi pahala di dalam pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka para ulama telah memberi jawapan. Jawapan dia berbentuk analogi. Sekiranya seorang ayah, dia memasukkan anak-anak dia ke sekolah. Bila anak dia balik daripada sekolah, balik petang, maka anak dia tadika kan, dia kata, Abuji, wahai ayah, tengok ni, di papan tanda ni saya telah belajar menulis hari ni, belajar melukis hari ni. Maka ayah dia kata, anakku, bawa mari tengok buku tulisan kamu. Maka anak dia bawa mari buku tulisan, buku drawing. Kan? Maka ayahnya tengok, lihat buku anaknya, tulisan bengkang-bengkok. Kan? Tertongging ke atas, tongging ke bawah. Lain pun tak betul. Ayah dia nak baca pun tak faham. Akan tapi ayahnya tadi untuk menggalakkan anak dia, untuk menceriakan hati anak dia, ayah dia tetap memberi hadiah berupa aiskrim. Bagi aiskrim juga. Oh, bagus anak ayah hari ni pergi sekolah belajar menulisnya, cantiknya. Untuk apa? Menggemarkan hati dia. Bukannya hadiah itu kerana ayah gembira dengan anak dia, kerana anak dia telah menulis dengan baik, malah untuk memberi menggemarkan hati anak dia. Okey, belakang. Bawa mari jus saya hari ni. Ada dalam kereta? Macam ni. 3 hari dah. Khair. Malah ini hanya untuk menzahirkan syafqah, kasih sayang kepada anak dia tadi. Maka ayah tadi memberi aiskrim berupa ganjaran kepadanya. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah, solat kita, tilawat kita, muraqabah kita, zikir azkar kita, yang mana Allah Taala terima ibadah kita tadi bukannya nak mensabitkan bahawa ibadah, solat, semayang, zikir, tilawat kita itu adalah amalan yang baik, kita buat dengan sempurna. Tak. Malah semua itu demikian itu adalah kerana innallaha bin-nasi laraufun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat lemah lembut dan penyayang terhadap hamba-Nya. Kerana kasih sayang Allah, kerana sifat kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya. Maka tuntutan rufah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala
maka walaupun ibadat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak cacat celah sekalipun, tetap Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pahala kepada kita. Subhanallah. Ucap subhanallah. Allah Ta'ala bagi pahala kita semayang solat jemaah 25, 27. Bukan kerana kita berhak mencapai 25, 27. Walaupun ibadat kita dalam semayang duk teringat bisnes, teringat sana, teringat sini, pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi 25, 27. Kerana apa? Sifat Rauf Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk seterusnya adalah tawaduk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang kita puji Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan ketua bagi anbiya, imam bagi anbiya, Ahmad Mujtaba Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berdoa, Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hadis sahih Muslim. Wahai Allah, aku tidak dapat merangkumi pujian aku kepada kamu ya Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan kamu adalah seperti mana kamu memuji kamu diri, seperti mana kamu yang memuji diri kamu sendiri. Adapun aku ni tidak dapat merangkumi, tidak dapat meliputi pujian, sanjungan aku kepada kamu. Dan kamu adalah seperti mana pujian kamu terhadap diri kamu sendiri. Jadi Nabi SAW ketua anbiya, imamul awwalin wal akhirin pun, tuan-tuan, menzahirkan ketidakmampuan untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dan mampu memuji dirinya sendiri. Jadi pujian Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu berhak memuji dirinya sendiri. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu mampu untuk mentarif memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar hak. Contohnya macam ni, kalaulah kita katakan kepada orang awam yang biasa, kan, yang tak belajar IT dan sebagainya, kita pergi masuk kampung, kita bagi tahu kepada seorang pakcik, kan, pakcik sedang bawa parang ataupun apa nak masuk ke sawah padi. Kemudian kita kata pada pakcik cuba puji sikit ni komputer baru ni, komputer yang baru keluar ni, cuba puji sikit macam mana. Suruh pakcik yang nak pergi sawah, suruh puji komputer baru keluar, dengan HD yang baru, dengan spek yang baru, RAM yang besar, kan, dia punya spek yang hebat, suruh puji macam mana, kan. Maka apa jadi? Kita sendiri bagi tahu bagaimana orang yang yang biasa boleh memuji tentang komputer yang canggih. Kenapa? Pakcik tadi tidak mengetahui banyak tentang komputer tadi. Demikian juga disebabkan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai hamba ni tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu tentang hakikat dan azmah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Seperti pakcik tadi nak puji komputer tadilah, kita nak puji Allah Taala macam mana? Sebab kita tak kenal Allah. Kita tak kenal azmah kebesaran Allah. Hakikat Allah tu kita tak tahu. Sebab itulah dikatakan kita ini tidak mampu, tidak mungkin boleh memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Banyak mana kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih di level di bawah. Banyak mana kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, syaan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi daripada itu, lebih tinggi daripada itu, lebih tinggi daripada itu. Tajuk seterusnya adalah keluasan mizanul a'mal, yakni neraca amalan kita pada hari kiamat nanti, betapa luasnya. Maka Nabi SAW bersabda, Yudha'ul mizanu yawmal qiyamati falau wuzina fihi samawat wal ard la wasi'at. Pada hari kiamat nanti akan diletakkan neraca timbangan. Falau wuzina fihi samat, dan kalau ditimbang pada neraca tadi langit, 7 petala langit dan 7 petala bumi, la wasi'at, nescaya memenuhi langit dan bumi. Besar tak besar neraca tadi? Neraca tadi bila diletakkan langit dan bumi, nescaya memenuhi neraca timbangan tadi. Kemudian malaikat berkata pada Allah, Ya Rabbi, liman yazinu haza, wahai Tuhanku, kamu nak timbang apa dengan neraca ni? Maka Allah Ta'ala menjawab,
liman syi'tu min khalqi. Aku nak timbang daripada makhlukku siapa yang aku mahu. Untuk siapa? Neraca ini adalah untuk makhlukku daripada siapa yang aku mahu. Maka malaikat tanya lagi, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Hadis ini adalah Mustadrak Hakim. Malaikat berkata, bila Allah Ta'ala jawab itu, malaikat berkata apa? Subhanak, maha suci kamu ya Allah. Ma abadnaka, sesungguhnya kami tidak beribadat kepada kamu wahai Allah, haqqa ibadatik, seperti mana hak sepatutnya kami beribadat padamu. Malaikat pun mengaku kalah, ya Allah, kami tak mampu nak beribadat kepada kamu seperti mana hak yang sepatutnya kami beribadat pada kamu. Kisah ajiznya para malaikat ni, lemahnya para malaikat ni, walaupun mereka hebat dalam ibadat kan. Ajib kisah dia, tuan-tuan. Allah. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu satu kali dia berkata kepada Hazrat Ka'ab, ya Ka'ab, khawifna ya Ka'ab. Wahai Ka'ab, ceritakan kepada aku sehingga aku menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawifna ya Ka'ab. Maka Ka'ab pun bercerita, wallahi inna lillahi la malaikatan qiyaman munzu yawma khalaqahum ma thanau aslabahum. Demi Allah, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada satu malaikat yang mana dia sentiasa dalam keadaan qiyam, sentiasa dalam keadaan berdiri semenjak hari pertama dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma thanau aslabahum, malaikat tadi tak pernah pun menundukkan belakangnya. Semenjak hari dia dicipta, malaikat tadi berdiri qiyam pada Allah Subhanahu wa taala, beribadat pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qiyam. Dan semenjak dia dicipta dalam keadaan qiyam, satu saat pun dia tak pernah tundukkan badan dia. Hebat tak malaikat? Subhanallah. Kemudian Ka'ab menyambung lagi, wa akharina ruku'an ma rafa'u aslabahum, dan malaikat yang lainnya berada dalam keadaan rukuk semenjak hari pertama dicipta sampailah hari kiamat. Ma rafa'u aslabahum, tak pernah mengangkat belakangnya. Kemudian Ka'ab menambah lagi, wa akharina sujudan ma rafa'u ru'usahum, dan malaikat yang lain dalam keadaan sujud sejak hari pertama diciptakan, duk sujud beribadat pada Allah Ta'ala. Ma rafa'u ru'usahum, tak pernah mengangkat satu saat pun kepalanya. Hatta yanfukha fis surin nafkhatal akhirah, sehinggalah ditiup sangkakala kali kedua. Sangkakala ni nafkhatul ula, nafkhatul ukhra. Sangkakala ni ada dua kali tiupan. Satu tiupan yang pertama, manusia yang ada atas muka bumi ni semua hancur kiamat. Bila ditiup sangkakala kedua, manusia duduk dalam kubur yang baru meninggal semua akan dibangkitkan. Jadi malaikat tadi, hatta malaikat yang ada dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud, dalam keadaan qiyam, bila tibanya hari kiamat, bila ditiup sangkakala yang kedua, hatta yanfukha fis suri nafkhatal akhirah, sehinggalah ditiupkan sangkakala yang kedua, fayaquluna jami'an, semua malaikat tadi yang duduk dalam rukuk, dalam sujud, dalam qiyam, semua mereka akan berkata secara serentak mereka akan berkata, subhanaka wa bihamdika, maha suci kamu dan segala puji bagimu ya Allah. Ma abadna kama yanbaghi laka, sesungguhnya kami tidak beribadat kepada kamu seperti mana sepatutnya laka an tu'bada, sepatutnya kami bersujud beribadat kepadamu ya Allah. Allahu akbar kabira. Malaikat yang hari pertama dicipta duduk sujud sampai hari kiamat. Malaikat yang hari pertama duduk qiyam, duduk rukuk sampai hari kiamat. Bila ditiup sangkakala yang kedua, semuanya baru bercakap sekala serentak. Mereka semua berucap, subhanaka wa bihamdik, maha suci kamu dan segala puji bagimu ya Allah. Ma abadnaka, sesungguhnya kami tidak beribadat kepadamu kama yanbaghi laka, seperti mana sepatutnya kami beribadat kepadamu. So siapa kita nak dakwa solat tahajud kita hebat? Siapa kita nak dakwa muraqabah kita panjang? Siapa kita nak dakwa tilawat zikir azkar kita hebat? Siapa kita nak dakwa dakwah kita hebat? Siapa kita nak dakwa ibadah kita terbaik? Kalau malaikat sepanjang zaman sujud rukuk pada Allah pun mereka mengaku sesungguhnya kami belum lagi beribadat padamu. Tuan-tuan. Allahu akbar kabira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi hakikat makrifat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar makrifat. Jadi tahqiq
research yang dibuat oleh Imam Fakhruddin Razi rahmatullah alaih. Imam Fakhruddin Razi berkata, Quran Majid ini merupakan nikmat yang diberi kepada Nabi SAW dan juga merupakan nikmat yang diberi kepada umat marhumah. Quran ini merupakan nikmat yang dikurniakan kepada Nabi penghulu kita Muhammad SAW dan juga kepada umat Muhammad SAW. Nikmat bagi Nabi SAW adalah macam ni. Yakni melalui kitab Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi gelas ataupun cawan tauhid melalui perantaraan kitab Al-Quran ini. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan gelas ulumut tauhid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi meminumnya. Dan Allah Taala telah singkapkan israru ajibah, rahsia-rahsia yang ajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Demikian Allah Taala cerita tentang malaikat-malaikat, rahsia malaikat-malaikat dan anbiya-anbiya, dan semua malaikat, anbiya, cerita-cerita umat terdahulu tersingkap di dalam Al-Quran. Demikian juga Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi kita junjungan yang besar tentang alam sufla dan alam ulwi, alam sufli, alam yang tinggi, alam yang rendah. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi SAW. Dan nikmat kepada umat pula dalam bentuk mana? Yakni melalui Al-Quran ini diletakkan di depan kita segala perintah-perintah syar'i, segala janji dan ancaman Allah, segala pahala dan azab Allah Subhanahu Wa Taala dibuka luah-luah kepada kita supaya kita terselamat daripada jalan bahaya. Dengan demikian itu, Al-Quran ini merupakan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cunancin Nabi sallallahu perbi oham sapar wajib hogia. Maka wajiblah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita cerita bab puji tadi kan. Jadi wajib bagi Nabi dan wajib bagi kita sebagai umat untuk hamid, untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah lafaz hamd tadi, syukur ataupun pujian tadi diletakkan pada permulaan surah. Allahu Akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Kita tebal ni, baca sikit-sikit bila nak habis. PKP nak habis dah. Baru habis sambung balik kan. Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah. Kita pergi satu-satu. Tadi masuk Alham, sekarang masuk lafaz Lillah. Alhamdu segala puji hanya bagi Allah. Lillah. Itu terjemahan dia. Bila mana Allah Rabbul Izzat memulakan surah Kahfi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang uluhiyahnya. Alhamdulillah. Lillah ni mana? Uluhiyah Allah. Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala tanya, ilah, siapakah ilah? Maka jawapannya, faqat zatullah. Hanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang sebenar-benar ilah. Dan siapakah yang layak disembah? Maka yang layak disembah hanyalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah disebut la ilaha illallah. Yani la ilaha. Tidak ada Tuhan illallah. Ma'budu bihaqqin, yang layak disembah dengan sebenar-benar hak, illallah, melainkan Allah. Dan bila mana dikhatamkan, akhiri surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang rububiyah dia. Pada awal Allah Taala cerita tentang uluhiyah, ketuhanan Allah, dan pada akhir surah ini Allah Taala cerita tentang rububiyah, Rabb Allah Subhanahu Wa Taala. Yani siapakah Rabb Allah? Siapakah Rabb kita? Yani Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Allah Taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, lafaz Rabb. Dan siapa yang berkeinginan untuk berjumpa dengan Rabbnya, Tuhannya. Jadi kita masuk sikit malam ini tahqiq lafaz Allah dari segi lughawi, dari segi bahasanya. Kita hari-hari disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita disebut Rabb. Kita disebut lafaz Allah, Allah. Kita tahu tak lafaz Allah ni? Kita kena belajar sikit sebanyak tuan-tuan. Jadi tajuk seterusnya adalah tahqiq lafaz Allah dari segi lughawi dulu, dari segi bahasa dulu. Nak tahu tentang tahqiq lafaz Allah dari segi lughawi, dari segi istilahi, tuan-tuan rujuk kitab tafsir tafsir-tafsir yang besar-besar, khususnya kitab-kitab tafsir yang membicarakan tentang tahqiq lafaz Allah ni.
Kan? Khususnya kitab tafsir Baydawi disebut secara terperinci lafzi Allah ni dia bawa mari qaul ulama, lebih berbelas-belas qaul ulama. Dalam ini pun ada, nanti akan sampai pada tuan-tuan. Jadi lafaz Allah ni di sisi ahlul lughah, ahlul bahasa, dia adalah nama kepada zat wajibul wujud. Lafaz Allah ni nama. Lafaz Allah ni, lafaz ni nama kepada zat wajibul wujud, yakni zat Allah. Zat Allah ni wujud, kewujudannya adalah wajib. Adapun kita ni makhluk, kewujudan kita ni tak wajib, harus saja. Kalau Allah berkehendakkan kita ada, kalau Allah tak berkehendakkan kita tak akan ada. Jadi lafaz Allah ni dari segi bahasanya adalah nama kepada zat wajibul wujud. Kemudian ulama ikhtilaf pula situ. Asal lafaz Allah daripada mana? Tuan-tuan pernah terfikir tak lafaz Allah ni asal daripada mana? Lafaz Allah ni alif lam lam ha. Maka berkenaan dengan silsilah ini ada lebih 20 akwal, 20 pendapat lafaz Allah daripada mana. Akan tapi daripada 20 akwal tu yang paling sahih sekali, qaul yang paling sahih sekali, yang menyebut bahawa lafaz Allah itu berasal daripada lafaz ilah. Daripada ilah tu. Asal root, kita panggil bahasa Inggeris apa? Root word dia. Root word dia daripada ilah. Tapi ilah yang bermakna makluh. Ilah yang membawa makna makluhun. Makluhun ai ma'budun. Itu dia. Lafaz ilah yang memberi erti isim maf'ul makluh. Makluh makna apa? Ma'bud, yang disembah. Itu. Lafaz Allah berasal daripada ilah. Ilah yang membawa makna makluh ai ma'bud, yakni zat yang disembah. Itu lafaz Allah daripada ilah. Ni qaul yang sahih sekali. Seperti dalam bahasa kita bila disebut lafaz imam kan. Imam, apa maksud imam? Imam yang diikuti. Imam yang maknanya yang diikuti. Jadi ilah makna yang disembah. Dalam bahasa Arab ni dia ada root word dia, kadang-kadang bermakna isim fa'il, kadang-kadang bermakna isim maf'ul. Di sini ilah bermakna makluh, isim maf'ul. Yakni membawa makna ma'bud. Ini lafaz Allah berasal daripada ilah. Itu yang paling sahih sekali. Mengikut ta'rif yang diberi oleh Syekh Najmuddin Kubra, beliau berkata, Allah huwa ismu zati al-mustamilati bis-sifatil jalaliyati wal jamaliyati. Allah itu, lafaz Allah itu adalah nama kepada zat, ismu zat, nama kepada zat yang mencakupi sifat-sifat jalaliyah dan sifat-sifat jamaliyah. Jalal ada sini, jalal tak ada. Lafaz Allah adalah nama kepada zat yang mencakupi sifat-sifat jalal. Jalal ni sifat-sifat yang garang, yang tegas, yang berwibawa. Dan mencakupi juga sifat-sifat jamal. Sifat-sifat yang indah. Sebab tu kalau ada jalal, kena ada jamal. Kalau jalal saja tak boleh, dia asyik marah je, garang je kan. Kalau jamal saja tak boleh juga, dia main cantik, indah saja. Dia kena dua-dua. Jadi zat Allah ini adalah wa ismu zatil al-mustamilati, adalah nama kepada zat yang merangkumi sifat-sifat jalaliyah dan sifat-sifat jamaliyah. Itulah lafaz Allah. Banyak-banyak takrif, tuan-tuan pegang satu cukup dah. Kalau orang tanya apa maksud Allah itu, dia adalah nama bagi zat yang mencakupi, yang merangkumi sifat-sifat jalal dan sifat-sifat jalal. Boleh jawab lain kali. Kenapa jalal sangat ni panas? Sejukkan sikit. Okey. Sikit lagi kita pergi. Apa ta'rif yang diberi oleh Syekh Ahmad Razuq rahmatullah alaih? Syekh Ahmad Razuq rahmatullah berkata, annahul ismul lazi iza rufi'a minal ard qamatis sa'ah. Nama Allah ini dia adalah satu nama yang mana bila diangkat nama tersebut daripada bumi ini, nescaya qamatis sa'ah, nescaya akan berlakulah kiamat. Faham tak? Itulah Allah. Bila ditanya apa Allah? Annahul ismul lazi iza rufi'a minal ard qamatis sa'ah. Dia adalah satu nama bila mana diangkat daripada bumi ini akan berlakunya hari kiamat. Dan ta'rif ini selaras dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan berlaku kiamat di atas muka bumi ini selagi mana ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Hatta yuqala fil ard. Sehingga ada yang
selagi mana ada yang menyebut di atas muka bumi ini Allah, Allah, Allah. Di sini juga setengah ulama membawa dalil zikir Allah, Allah, Allah secara mufrad ni daripada hadis ni lah. Tidak akan berlakunya kiamat selagi mana ada di atas muka bumi ini hamba Allah hatta yuqala, sehingga berterusan manusia di atas muka bumi ini menyebut lafaz Allah, 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 Allah. Ini juga di antara dalil berzikir dengan ismu zat Allah, Allah, Allah. Mana Syekh Hazwan? Bila nak datang? Sikit lagi tu. Syekh Bahuddin Al-Bitar rahmatullah alaih mentarifkan ismu Allah. Dia kata Allah wal ismul azam. Senang. Ikut dia. Kita nak bagi senang, mudah. Ada ikut Syekh ni, Syekh Bahuddin Al-Bitar. Tahqiq dia kata Allah itu adalah huwal ismul azam. Dia adalah nama Allah yang besar, nama Allah yang agung. Senang takrif dia. Ini takrif yang diberi oleh ulama, definisi. Kemudian definisi yang diberi oleh Imam Majduddin Fairuz Abadi. Ahli lughah ni bukan biasa-biasa orang dia. Mengikut ahli lughah, Imam Majduddin Fairuz Abadi, beliau berkata, asahhuha annahu alamun ghair mushtaq. Yang paling sahihnya, lafaz Allah itu adalah merupakan alam, satu nama, ghair mushtaq, tanpa asal. Kalau macam kita ni, ada asal dia. Ada asal dia. Nama kita ni ada asal masing-masing. Jalal, daripada jim, lam, keluar jalal. Nama Allah ni, kata Syekh Majduddin Fairuz Abadi, asahhu annahu alam, dia adalah merupakan nama alam, ghair mushtaq, tanpa root word, tanpa mushtaq. Dan inilah pendapat kebanyakan fuqaha dan usuliyin, seperti mana Imam Syafi'i bersetuju dengan pendapat ini, Imam Khattabi, Imam Al-Haramain, Imam Razi, Imam Khalil Sibawih, dan juga Ahnaf Hazrat Ahnaf. Yang terakhir sekali tuan-tuan, tahqiq yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman Al-Aslami. Abdul Rahman Al-Aslami ni dia kata, wajib dia kata, annal alifa ala'ullah wal lamu lutfullah wal lamu thani liqa'ullah wal ha'u tanbihun ka'annahu yaqulu bi ala'illahi wa lutfihi wasala man wasala ila liqa'illah. Fahimtum? Syekh Abdul Rahman As-Salami ni dia kata, annal alif, kan lafaz Allah kan alif, lam, lam, ha. Dia kata sesungguhnya alif pada lafaz Allah itu, alif itu adalah ala'ullah, merupakan nikmat Allah. Lam, alif, lam, lam, ha kan. Lam yang kedua itu adalah lutfullah, adalah kelembutan Allah. Wal lam tsani, dan lam yang kedua itu adalah liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Dan ha, wal ha'u tanbih, dan ha itu ha tanbih, ha peringatan. Ka'annahu yaqulu, seolah-olah bila mana orang mengucapkan Allah, makna dia nak kata apa? Bi ala illa wa lutfihi, dengan nikmat Allah dan kelembutan Allah, akan wasillah, akan sampailah, wasala man wasala ila liqa'illah, akan sampailah orang yang nak sampai kepada Allah. Itu maksud Allah. Faham tak? Allah, alif yang pertama itu ala Allah, nikmat Allah. Alif yang kedua itu lam yang kedua, lam yang pertama itu lutfullah, dan lam yang kedua adalah liqa'ullah. Ha itu ha tanbih. Jadi bila mana satu orang itu sebut Allah, seolah-olah itu nak bagi tahu hanya dengan nikmat Allah dan kelembutan Allah lah wasala man wasala ila liqa'illah, akan sampailah orang yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata di sini orang itu akan wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya orang itu wasil sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, dianya akan wasil, akan sampai hanya dengan nikmat Allah dan lutfullah, dengan kelembutan, sifat rahmat, karam, fadal Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan disebabkan sembahyang kita, bukan disebabkan puasa kita, muraqabah kita, dakwah kita, tak, disebabkan rahmat Allah Subhanahu dan fadal Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis dulu malam ini tentang ta'rif lafaz Allah. InsyaAllah esok lusa kita masuk tahqiq yang dibuat oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Al-Jili ni bulan 2 bulan lepas agak kontroversi sikit di kalangan para asatizah. Beliau dikategorikan termasuk dalam ulama-ulama sebaris dengan ulama-ulama semisal apa itu Ibn Arabi dan sebagainya, yang mana perkataan dia kadang-kadang tak sampai kita punya ilmu nak tahqiq dia punya ilmu tu sehebat, tinggi sangat, setengah satizah
khususnya asatizah Salafi Wahabi menganggap ianya tergolong daripada ulama batiniyah. Allah Ta'ala alam. Jadi pada esok lusa, insya-Allah kita tengok apakah tahqiq research yang dibuat oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili tentang Ismullah itu sendiri, insya-Allah. Dan ada ulama lain sikit lagi. Kemudian kita masuk pula tahqiq tentang lafaz Allah lebih lanjut lagi. Kemudian kita pergi pula lafaz Allah ni root word dia daripada mana? Ada 11 qaul. Jadi tuan-tuan mengaji ni hebat ni, tuan-tuan macam mengaji tafsir dah. Tuan-tuan macam ngaji kitab Baydawi ni. Kalau kitab Baydawi bahasa Arab, kita nak keluar satu-satu bukan senang. Jadi Syekh telah mudahkan kita keluarkan intipati sini. Saya just baca, tuan-tuan just perhati betul-betul, buat note betul-betul. Semoga ia menjadi ilmu kepada kita, masuk dalam hati kita, menjadi modal untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan sampaikan perkara ini kepada seluruh umat, insya-Allah taala. Wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluh. Fa'al bina ma anta ahluh fa innaka anta ahlut taqwa wal maghfirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء tuan-tuan yang mengikuti. Semoga Allah Taala bagi taufik kepada kita semua. Insya-Allah kita jumpa malam lusa di sini dan malam esok di Facebook Salik Mujaddidi, insya-Allah. Assalamualaikum.